بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, sambung muka surat 198, perenggan yang akhir. Tajuk kecil yang baru, maksiat Nabi Adam dan maksiat iblis. Di mana sebelum kita meneruskan pembacaan pada tajuk ini, maka hendaklah diambil faham bahawa janganlah disamakan kalimah maksiat itu macam yang kita duk faham, berzinalah, berkhalwatlah, macam-macam. Itu juga maksiat. Tetapi hendaklah dipaham daripada bahasanya sendiri, yaitu asa atau asi. Maknanya durhaka. Begitu. Ingat duk faham maksiat macam kena tangkap tu. Maknanya kedurhakaan. Asi atau asa. Jadilah maksiat. Bukan kafnya ain. Maksiat. Asi. Bukan kaf. Ain. Baik. Maksiat Nabi Adam dan maksiat iblis. Tajuk yang kita akan bahas masih lagi dalam kategori yang telah kita bahas bulan lepas, iaitulah membicarakan persoalan-persoalan maksiat yang ditimbulkan oleh hati. Dan kesan dia lebih besar daripada maksiat zahir itu sendiri. Dan kita akan lihat perbezaan ini. Apakah jenis kedurhakaan Nabi Adam yang sudah tentulah
yang telah kita sebut ribuan kali bahawa di sana adanya hikmah tentang perlanggaran perintah itu. Nanti kita baca ayat ini. Hikmah yang terlalu besar. Dan kemudian kita akan lihat apakah jenis maksiat iblis. Adakah maksiat iblis itu zahir atau batin? Ini yang mahu dibahaskan dalam membuat suatu perbandingan oleh Qaradawi. Manakah lebih besar dan lebih bahaya? Maksiat zahir atau maksiat yang dicetuskan oleh hati? Kita dah sebut bulan lepas, antara maksiat zahir yang ikut nafsu, seperti berzina, dan dosa memakan riba, hasil daripada keangkuhan, kesombongan, tak nak haramkan yang haram. Maka kita dah bahas dosa riba lebih besar dari dosa zina. Oh, ni kena faham dia punya level. Dan kita akan lihat dari masa ke semasa apakah yang dimaksudkan dengan maksiat Nabi Adam, pelanggaran hukum, dan kedurhakaan iblis laknatullah. Ni tajuk dia supaya kita dapat memahami dengan lebih mendalam lagi akan kesan-kesan kerosakan hati manusia. Ini maksiat hati. Dia cukup berat. Baik. Al-Quranul Karim menerangkan kepada kita bahawa dua perkara maksiat yang berlaku setelah penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan ia ditempatkan di dalam syurga adalah baik. Pertama, Qaradawi sebut apabila Nabi Adam alaihi salam ditempatkan di dalam syurga, maka berlakulah dua jenis perlanggaran. Dan sebelum kita membahaskannya, maka marilah kita melihat sedikit sebanyak bagaimana haibatnya manusia. Bagaimana haibatnya penciptaan manusia. Dan potensi yang ada pada manusia bila dibandingkan dengan malaikat. Yang tu kita kena tengok dulu sebelum kita melihat akan kisah yang seterusnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut tentang istimewanya manusia. Kena baca mula 30 Al-Baqarah. 30, 31, dua ayat tu. Bila kita baca dua ayat tu, kita fahamlah. Antara kita dengan malaikat siapa hebat? Di sudut penciptaan. Di sudut menerima ilmu. Memikul amanah. Tentulah manusia. Banding dengan makhluk lain.
Walau kita lebih kecil dari gajah, kita tak segarang harimau, singa dan sebagainya. Kita tidak berbisa seperti ular yang menjala. Tetapi bila nama manusia, potensi dia begitu besar sekali. Itulah yang Allah sebut ayat 31 Al-Baqarah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah telah mengajar Adam. Allah cipta manusia, Allah cipta Adam alaihi salam. Kemudian Allah sebut wa'allam. Kami ajar dia. Asma, beberapa nama. Mufassirin berbagai tafsirannya. Allah ajar, ada yang sebut Nabi Adam boleh menghafaz nama-nama buah-buahan di dalam syurga. Ini potensi manusia. Nabi Adam setengah tafsir sebut menghafaz sungai-sungai dalam syurga. Poin dia apa? Bila kata manusia, potensi dia begitu besar, dia boleh mencari ilmu, dia boleh menyimpan maklumat, yang dengan ilmu itulah dia mentadbir bumi yang telah Allah cipta. Sebab itu Adam diturunkan ke bumi. Tidak pada planet yang lain. Bagaimana Allah sebut, kami telah ajar Adam beberapa nama-nama benda. Kemudian summa aradhum 'alal malaikah. Bila Adam dah hafaz, kami panggil malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiq. Bila Allah hadirkan malaikat, maka Allah perintahkan Adam alaihi salam untuk menyebut di hadapan malaikat akan nama-nama benda itu. Adam sebut satu-satu. Ini manusia. Hebat dia, Masya Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat supaya buat benda yang sama. Maka malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Kami tak ada ilmu kecuali apa yang kau dah ajar pada kami. Yang tu kami tahulah. Yang ni kami tak boleh, kami tak tahu. Itu manusia. Sebab itulah bebanan dia besar. Taklif atas dia besar. Dia mengalahkan malaikat dalam perkara-perkara seperti ini. Walaupun malaikat kuat ibadahnya, tidak pernah wahum la yas'amun. Malaikat tidak pernah ada sifat bosan ketika beribadah. La yas'amun, kata Allah. Tak ada boring bagi malaikat. Kalau zikir tak berhenti. Allah, tu malaikat. Kita tak boleh cepat boring, cepat bosan. Kalau lepak kedai kopi tak apa. Zikir-zikir ni tak boleh lama. Kuliah jangan lama-lama sebab nak isap rokok. Dia lain, kita ni manusia. Allahu Akbar. Hebatnya kita, walau malaikat lebih dahsyat ibadah daripada kita. Tawaf mereka di Baitul Ma'mur, tawaf yang tidak keluar sampai kiamat. Duk pusing situ sampai kiamat. Ada kita boleh buat macam tu? Tak ada pasal. 7 pusingan tu okey lah tu.
Nak tambah dengan sunat bolehlah. Cuma sekarang siapa pi umrah, tawaf sunat tingkat 1. Semayang tingkat 1. Yang di dataran yang tu semua geng umrah. Takatlah lah. Takatlah yang di dataran tu umrah. Kita boleh pi semayang waktu, boleh, tapi tingkat 1. Kita boleh buat umrah tiap-tiap hari, boleh. Boleh hari-hari dah sekarang, boleh buat. Dan raudah hanya boleh 2 kali sahaja. Sepanjang umrah kita, 2 kali je boleh pergi raudah. Itu pun booking lah, dia bagilah masuk. Sepanjang kita berumrah 2 kali sahaja. Tak tahulah ke depan ni. Takat ni, itulah prosedur SOP dia. Maka, kita semayang tingkat 1 semayang waktu. Nak tawaf sunat, boleh tingkat 1. Nala punya duk pusing, punya jauh. Jauh, Masya Allah. Jenuh lah kau. Orang bawah 3, kita baru suku. Kau nak tawaf sunat lah. Tak nak keluar, isap je lah rokok balik lah. Apa yang susahnya? Kita nak sebut bagaimana kita tawaf 7 kali tu pun rasa letih dah. Malaikat tak. Walaupun malaikat hebat di sudut ibadah, tapi potensi manusia lebih tinggi daripada malaikat. Dan silap gaya, manusia juga lebih rendah dari haiwan ternak. Ini kita kena faham elok-elok. Kemuliaan yang kita mesti jaga. Walaqad karramna bani Adam. Al-ayah. Dan demi sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Allah muliakan manusia. Walaupun dia kafir, dia tidak semayang, dia bukan beragama Islam, tetapi kemuliaan dia sebagai manusia tetap dijaga oleh Allah. Kita tak boleh ganggu dia, tak boleh kacau dia suka hati, tak boleh terajang sepak, tikam, bunuh, tak boleh. Islam jaga sampai ke tahap itu. Kecualilah peperangan dan sebagainya. Baik, itu potensi manusia apabila berlakunya penciptaan Adam alaihi salam. Boleh baca dalam Al-Baqarah 30 dan 31. Baik, apa dia 2 benda yang berlaku kedurhakaan apabila diletakkan Adam alaihi salam di dalam syurga dan dicipta Hawa di dalam syurga. Baik, 2 pasangan, sepasang manusia ini. Adam dan Hawa alaihi salam, ayah dan ibu kita, datuk nenek kita, berada di dalam syurga. Baik, pertama, perbuatan maksiat atau kita katalah pelanggaran hukum. Sedap sikitlah. Maksiat-maksiat kan rasa kasar pula. Pelanggaran hukum. Walaupun Qaradawi tulis maksiat, taklah, salah. Baik. Perbuatan maksiat atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Nabi Adam dan isterinya alaihi assalam. Pasanganlah. Pasangan iaitulah Hawa. Ketika keduanya makan buah dari pokok yang telah dilarang oleh Allah. Itu yang pertama berlaku. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa untuk makan apa saja. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma. Ayat 30 berapa? 35 ke begitulah. Kamu makanlah. Kamu berdua, Al-Baqarah. Kamu berdua makanlah haitsu syi'tuma. Haitsu syi'tuma. Ma tu 2 lah. Isim 2. Musanna. Makna Adam dan Hawa. Kamu berdua makanlah
Apa yang kamu nak? Raghadan haitsu syi'tumah. Makanlah apa saja yang kamu nak. Kenapa? Sebab syurga. Syurga mana ada benda tak boleh. Makanan apa semua tak ada yang mamnu'. La mamnu'atin, la maqtu'atin, wa la mamnu'ah. Kan kita baca Al-Waqi'ah. Tidak putus-putus dan tidak ada yang dilarang. Makanan tersedia. Kita niat saja. Kita lintas saja dalam hati. Dia sampai dah. Itu nikmat syurga. Lalu Allah pesan kepada Adam dan Hawa, kamu berdua haitsu syi'tuma, raghadan haitsu syi'tuma. Apa kamu nak makan? Allah, kita kata apa ni? Tak ada larangan lah. Mentah ke darah, makan pi lah. Apa nak makan? Makanan dalam syurga. Makan dalam syurga. Bukan kerana lapar. Tapi nikmat. Bukan pasal lapar. Dunia ya, syurga bukan dunia. Syurga cerita akhirat. Dia berbeza dengan dunia. Dunia makan kerana lapar. Dunia minum kerana haus. Syurga makan minum kerana nikmat. Sebab itu tak ada toilet dalam syurga. Tak ada qada hajat dalam syurga. Semua jadi peluh. Makan-makan jadi peluh yang wangi. Itu syurga. Nak apa lagi? Allahu Akbar. Allah letak kita di dunia. Allah suruh kita hidup. Allah beri kita kehidupan. Allah suruh kita corak hidup ni untuk sampai ke syurga. Coraklah hidup ni. Menuju ke syurga Allah. Bukannya payah mana. Ikut Islam, ikut Quran, ikut Allah Rasul, ikut Nabi elok. Tak ada dia payahnya. Dan kita bimbang, risau dan takut. Kalau kita tergelincir, tidak dapat mencorakkan dunia dengan amalan-amalan yang baik untuk membawa kita ke syurga Allah. Takut kita. Risau tu kena ada. Walaupun dalam hadis, kalau kamu ada iman sebesar biji sawi, sebesar debu, ada iman, kena bakar dalam neraka, tapi ada iman walau besar debu, tidakkah Nabi kata, kamu akan ke syurga? Betul. Tapi sanggupkah tuan-tuan kena bakar dulu? Itu persoalan dia. Betul Nabi sebut. Kita ada iman besar debu, na'udzubillah, dibakar Allah, na'udzubillah, kita buat contoh aja. Habis dosa, masuklah syurga. Betul. Akhirnya ke syurga juga. Tapi sanggupkah nak kena bakar? Sanggupkah tuan-tuan kita nak hadapi neraka yang menggerunkan? Di sana ada jahim, di sana ada jahannam, di sana ada hawiyah, di sana ada hutamah, di sana ada sa'ir, di sana ada ladha. Takut kita tentang neraka ini yang Allah sediakan untuk manusia dan jin-jin yang kufur kepada Allah. Sanggupkah? Lit-taghina ma'aba labithina fiha ahqaba. Allah cerita dalam surah An-Naba, juzuk Amma, juzuk 30. 2 ayat je Allah sebut. Lit-taghina ma'aba, tidak akan masuk ke dalamnya
melainkan golongan yang melampaui batas. Lain Allah sebut, lain dia buat. Lepas tu, labithina fiha ahqaba. Tidaklah dia tinggal di dalam neraka itu, melainkan ahqaba. Ahqaba, jamak. Mufrad dia huqub. Huqub, jamak dia ahqab. Apa tu? Measurement of time. Ukuran bagi masa. Bagi orang Arab, mereka faham satu huqub adalah 60 tahun. Orang Arab faham bila turun ayat tu Nabi baca, bila sebut huqub, Abu Jahal, orang Arab, mereka tahu ukuran satu huqub 60 tahun. Setengah tafsir sebut 80 tahun. Bila Allah sebut, kamu tidak tinggal dalam neraka itu, melainkan ahqaba. Jamak dari huqub. Ahqaba, tak tahu bila. 80 tahun, kali 80 tahun, kali 80 tahun, kali 80 tahun, tak bila habis. Nampuh tuan-tuan, cari pasal. Tu neraka. Satu hukuk 80 atau 60. Ahqab, kali lah banyak mana pun dia jamak. Ya Allah, ya Tuhan, tu neraka. Ada pula orang boleh tulis dalam internet, dia sanggup masuk neraka. Asalkan jangan masuk ke dalam syurga. Sebab kata dia, kalau masuk dalam syurga, nanti dia terpaksa jumpa puak-puak lebay. La ilaha illallah. Kak Yung, oi, perempuan yang tulis. Tobatlah. Cukup-cukuplah benci puak-puak lebay ni. Apa salah kita? Cukup-cukuplah benci ulama' ni. Kan, menyampah tengok ulama' pakai serban ni. Cukup-cukuplah. Panggil kami puak-puak lebay. Dia tulis tu dia sanggup masuk neraka. Sebab dia kata kalau dia masuk syurga, nanti dia jumpa puak-puak lebay. Hai, kamu iktiraf kami pergi syurga. Alhamdulillah. Dia tolong doa untuk kita. Dia nak masuk neraka. Ya ilaha illallah. Haru tuan-tuan manusia. Akhir zaman. Semoga bertaubatlah selagi pintu taubat masih dibuka. Bahaya tu. Dia tulis macam tu. Buat malaikat tolong aminkan. Raqib atid amin. Kata Raqib atid. Mampu ha? Wal'iyadzabillah. Sampai tahap tu. Kita baca ayat-ayat neraka naik takut. Allah. Illa hamiman wa ghasaq. Mereka tidak ada bardan. La yadhuquna fiha bardan wala syaraban. Ahli neraka kata Allah tidak akan jumpa dua benda. Pertama, bardan, barid, sejuk, aircon. Arab panggil barid, sejuk. Dalam neraka tak ada sejuk. Dalam neraka tak ada aircon. Panas. Yang kedua, mereka takkan jumpa syarab. Minuman yang mengenyangkan. Minuman yang sedap. Mereka tak jumpa minuman bagus-bagus. Tak ada. Illa hamiman. Melainkan untuk mereka hamiman. Minuman namanya hamim. Cecair. Yang panas tuang dalam mulut. Yang kedua, mereka akan minum ghasaq. Ghasaq ialah darah bercampur nanah. Dicampur oleh malaikat. Darah ahli neraka, nanah ahli neraka. Mereka minum balik. Allah. Sebab itu janganlah cakap saya sanggup masuk neraka. Sebab saya tak nak jumpa tok lebay. Puak-puak lebay dalam syurga. Astaghfirullah. Jangan cakap macam tu. Tak sanggup kita. Saya kira dia bercakap tu dia jahil lah. Gitulah. Kan? Cakap tu dia jahil lah. Dia tak faham lah. Sama macam kalau tuan-tuan perasan satu video yang viral. Seorang perempuan
Tah mana dia ceramah dah, tudung pakai elok. Dia sebut Allah Ta'ala ni sama macam makhluk halus. La ilaha illallah. Ni satu lagi nak kena bertaubat. Dia kata Allah Ta'ala ni kita tak nampak. Sama macam makhluk halus lah. Tak nampak. Astaghfirullah. Laisa kamithlihi syai'. Bila kamu kata sama tu, kamu sudah musyabbih. Kamu sudah menyamakan Allah. Sebab kamu kata sama dengan makhluk. Tak boleh. Dan saya consider dia jahil lah begitu lah. Kita sangka baik dulu. Dia jahil lah. Dia jahil. Dia tak tahu. Moga dia bertaubat lah. Tak boleh kata macam tu. Bahaya. Boleh rosak akidah. Bila kita kata Allah ni tak nampak. Serupa makhluk halus. Jangan cakap macam tu. Astaghfirullahalazim. Tak sama Allah dengan makhluk. Jangan cari pasal. Muslimin dan muslimat. Tu neraka lah. Semua tahu azab. Betul. Walaupun besar iman. Besar debu kita ada iman. Kita akan ke syurga. Tapi tak naklah dibakar dalam neraka. Tak mau. Biarlah kita dihisap. Boleh jadi lama hisap kita. Tapi kita nak ke syurga. Tak nak pergi neraka. Biarlah lama kita dihisap. Kalau boleh cepat. Tapi memandangkan kita kenal diri kita siapa. Dosa kita yang berlambak-lambak ini. Kalau Allah hisap kita. Kita pohon pada Allah. Lepas dihisap, kita ke syurga. Tak mau pergi neraka. Tak mau. Hisaban yasirah. Mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Muka kita memang kena hisap lah. Tapi kita minta dengan Allah. Janganlah susahkan kita nanti. Waktu berlaku penghisaban di bumi mahsyar. Maka Adam dan Hawa raghadan haitsu syi'tuma. Kamu berdua nak raghadan, nak makan apa, makanlah. Ini syurga. Wala taqraba hadhihi syajarah. Itu dia cerita dia. Allah kata wala taqraba. Kalau seorang wala taqrab. Kalau berdua wala taqraba. Bubuh saja alif jadi musanna. Kalau jamak wala taqrabu. Bubuh saja waw. Wala taqraba. Kamu berdua jangan taqrab. Qarib. Ma makna qarib? Qarib. Korban. Makna hampir. Bagi dekat. Ibadah korban. Bagi dekat dengan Allah. Qarib. Korban. Baik. Allah kata wala taqraba. Cuma aku minta kamu berdua tolong jangan rapat. Hadhihi syajarah. Tak boleh baca hadha. Sebab syajarah. Ada ta marbutah. Maka dia jadi perempuan. Hendaklah dibaca hadhihi. Hadhihi itu mu'annas. Perempuan. Hadhihi syajarah. Tak boleh baca hadha syajarah. Salah lah. Sudut nahunya. Hadhihi syajarah. Maka kamu tolong jangan rapat. Jangan dekat. Hadhihi syajarah. Pada pohon ini. Syajarah. Rapat jangan. Tempat lain boleh main. Sini mamnu'. No entry. Jangan masuk sini. Jangan dekat sini. Hadhihi. Maknanya benda tu Nabi Adam nampak dekat dengan dia. Sebab Allah sebut dengan hadhihi. Kalau Allah sebut dengan tilka. Tilka tunjuk benda jauh. Tilka jauh. Bila hadhihi au hadha makna dekat. Hadzal ma. Ni air dekat dengan saya. Hadzal ma. Hadzal masjid. Ini masjid. Duduk dalam dah. Begitu. Maknanya hadza au hadhihi tunjuk benda depan, benda dekat. Baik. Bila Allah kata hadhihi syajarah, makna Nabi Adam pokok tu dekat ke dia dah. Nabi Adam dan Hawa nampak dah pokok tu. Hadhihi syajarah. Yang ni jangan dekat, kata Allah. Nak makan, nak main belah mana pi. Yang ni jangan. Kamu dekat, fatakuna minaz zalimin. Kamu zalim. Sebab kamu sudah langgar perintah aku. Apa perintah Allah waktu tu?
kepada Adam dan Hawa, jangan dekat pohon ini. Itu aja. Kamu dekat, kamu langgar arahan aku, kamu jadi minaz zalimin, kamu jadi puak zalim. Kita semua tahu, bukan kata dekat, makan terus. Kerana bujukan syaitan. Baik, sambung. Makan dari pokok yang telah dilarang oleh Allah Ta'ala. Makan terus. Telan buah. Buah khuld. Bukan nama dia khuldi, no? Khuld. Khuld, jamak khalidin. Khuld, mufrad. Khalidin, jamak. Maknanya, kekal. Sebab tu khalidina fiha. Ahli-ahli syurga, khalidin. Jadi jamak. Ya dan nun. Khalidina fiha. Tu syurga. Kekallah ahli-ahli syurga. Ramai tak masuk syurga? Ramai. Maka jamaknya khalidin. Mufrad dia khuld. Khuld makna kekal. Bukan nama buah tu buah khuldi. Macam buah durian, buah manggis, buah apple. Ada. Bukan nama khas dia. Khuld makna kekal. Hang makan buah ni, kata setan, kata iblis, engkau jadi kekal muda. Nampak tak? Allah dedah perangai manusia. Apa kata Allah dalam surah Taha? Mulkin la yabla. Begitu. Dalam surah Taha. Mulkin, kamu akan kekal dalam syurga. La yabla. Jadi kekal tak tua-tua. Muda aja. Itulah dia perangai manusia. Sampailah hari ini, perangai kita duk rasa muda. Kita lagu tu, duk rasa muda. Tanya umur berapa? Baru 80, baru. Kan? Dia nak abak kata 80 dah ustaz. Tak larat dah ustaz. Laih dah. Garu bulu kenin pun jatuh dah ustaz. Garu bulu kenin jatuh. Tapi sokok steady ke ustaz. Dia balas itu kita. Dia nak abak tua tu tak. Sebab dia lapik dengan baru. Baru 80. Ya Allah, ya Tuhan. Itulah perangai saya, perangai tuan-tuan, perangai muslimat. Duk rasa muda. Perangai tu Adam dulu. Khuld, kekal. Kekal muda, kekal dalam syurga. Setan duk rasa. Lagu tu kita. Ada mereka upload dalam Facebook, kita duk glance je lah. Tah mana punya grup lah. Dia tunjuk gambar mak dia. Dia dengan mak dia ada gambar. Dia kata ni mak saya. Umurnya hampir 60 tahun. Wih, kita tengok macam 16. Dia nak promosi itulah make up apa tak tahu. Memang tak nampak umur 60. Muslimat dia suka tu. Dia nak kena cari beli. Bukan muslimat sini lah. Nak sebut apa? Mau kelihatan muda, tengoklah iklan lebuh raya. Nek takut kita. Bawa kereta kan, tengok iklan. Hak jantan pun ada. Hak jantan pun ada. Apa tengok sebelum sampai Sungai Dua punya tol kan belah kanan. Jantan pun ada. Nak bagi segak, nak bagi muda, macam-macam. Wahan naik tangga pun jatuh, tak larat dah. Sembang derah. Kan? Tak larat dah. Tu saduk sembang lah tuan-tuan. Tapi inilah perangai manusia. Maka Adam dan Hawa alaihimassalam melanggar perintah Allah. Lalu mereka makan buah terlarang. Khuld. Baik, poin Qaradawi ialah nak beza kejap lagi, nak tengok perangai iblis pula. Dosa yang iblis buat dengan dosa yang Adam buat. Apakah sama? Itu poin tajuk dia. Baik. Sambung. Perbuatan tersebut adalah amalan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh yang zahir kerana dorongan, lupa dan azam yang lemah
dalam melawan nafsu. Kata Qaradawi, ia adalah kedurhakaan maksiat yang zahir disebabkan dua perkara. Sekejap kita tengok ayat dia. Pertama, Adam dan Hawa lupa. Lupa akan larangan Allah. Jadi ada ayat tu dalam surah Taha. Lupa akan larangan Allah. Lupa perintah. Lupa ni sifat apa? Manusia. Baik itu ada hukum qada segera solat apabila ingat. Kenapa? Sebab dia terlupa. Ada hukum dalam ilmu fiqh. Hukum orang terlupa solat. Oh, jangan main-main. Ada hukum. Sebab apa? Sebab sifat manusia. Terlupa. Sibuk, meniaga, tengok Allah. Zuhur tak solat Ketika dia ingat itulah dia kena solat. Kalau dah luar waktu dia qada. Ini sifat kita. Tak rajin puasa sunat. Isnin Khamis tak rajin. 9 Zulhijjah tak buat. 10 Muharram tobat lagi tak ada. Kena 1 Ramadan dia terlupa. Untuk kedarah Maggi pagi tu. Dia lupa puasa. Lepas balik subuh goreng mihun. Siap telur Bagus. Bancuh ayak koko. Tibai bini duk atas duk bau awak mihun bagus. Turun tengok tok laki tengah makan bagus. Okok dah pegang sebelah nak cetuih lagi. Bang, puasa bang. Allah. Dia lupa. Ada tak hukum Nabi sebut? Ada. Bila Nabi sebut, mesti berlaku. Adalah tu. Maka ketika itu dia ingat balik. Hak dalam mulut tu buang segera. Dan hang teruskan puasa. Itu yang masuk dalam perut. Nabi kata rezeki dia. Rezeki. Kira hari tu dia punya lega sampai ke petang. Senyum, bersiul dia tak letih. Sebab dah tiba Maggi 1 pinggan. 1 pinggan, dia rembat pinggan kedua tu baru teringat. Hak dalam mulut, buang. Jangan duk abak kat bini sat perhabis lu. Bazir, setan tak elok. Antelan mampu batal puasa hang. Tu lupa ada hukum dalam bab puasa. Tu sifat kita terlupa. Tanya abang-abang ni 50 lebih ni. Lupa kunci kereta ni berapa kali ke mak? Tang mana letak tak tahu. Wah dalam poket tu. Duk jerekah bini. Hang tu dia lah. Tadi aku suruh letak tempat dia elok. Raba-raba dia dalam poket. Malu betul. Hampa lah bukan aku. Pelupa kita faktor usia. Dia makin tua, kita makin lupa. Bahkan ada orang report kat saya, ada seorang suami umur 80 lebih. Dia report, dia beritahu saya cerita betul. Laki dia tengok bini dia dalam rumah. Dia kata, hang siapa ni? 80 lebih umur. Dia tanya bini dia, hang siapa? Mampu. Sampai tahap tu. Yang kata perangai sifat kita lupa. Sebab itu ada hukum bila kita lupa. Termakan tak apa. Memang lupa sungguh. Tu dia duduk. Baik itu datang hukum sujud sahwi. Pasal apa? Lupa. Lupa. Tengah semayang lupa. 3 ke? 4 ke? 3 ke? 4 ke? Mayang isyak. 3 ke? 4 ke? Sudah. Dia terlupa. 3, 4. Setan bisik. 5 lalu. 5 kepala otak hang. 3, 4. Fiqah aja ambil hak kecil. Ambil hak sikit. Ambil 3. Tambah 1 lagi. Jadi 4. Biar lebih tak apa. Jangan kurang. Jangan ambil 4. Ambil hak 3. Maka bila ambil 3 sujud sahwi lepas tu.
Kita kira 3, kita buat 4, tambah 1 lagi. Mungkin terlebih sebab dah 4. Lupa punya pasal. Tok Imam lupa baca Fatihah. Tu ingat main-main ke? Tok Imam senyap lama. Makmum duk senyap. Sudah kata makmum. Tok Imam terlupa baca Fatihah. Ada. Dia nak tegur aku mana? Fatihah, Mam. Mampu Nak buat macam mana? Nak hem kat dia. Aku nak terajang dia, angkat dia terus keluar. Dia macam-macam bila kata lupa. Ni dia duduk. Kita tawaf. Kadang-kadang lupa tak berapa pusingan. Lupa. Lah okey lah. COVID. SOP dia ketat. Hak dataran tu tak ramai. Malaysia aja masuk. Indon tak masuk lagi. India tak masuk lagi. Tunggu Indon, India masuk. Siap. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Pergi kita. Penuh atas sofa tu. Geng-geng India masuk. Dia hayun sa'i, dia hantam berlari 7 round. Dia tak peduli. Dia tak peduli. Dia hantam berlari terus. Hampa nak ikut, baik ikutlah. Geng-geng Pakistan, geng India ni mereka kuat. Mereka lari. Orang lampu hijau lari. Mereka lari. Start pada mula. Mereka tak peduli orang. Nak letih kita. Kita tawaf. Lah tak apa. Sebelum COVID. Kena bulan 12 lagu ni. Orang, ya Allah, ya Tuhan. Musim haji. Tawaf haji tengok. Saya kena 2 jam setengah tawaf haji. Tawaf ifadah 2 jam setengah. Bawa habis. Pecah peluh ni tak ada ayat. Slow. 2 jam setengah. Slow. Tak bergerak. Waktu tu kita 3. Duk masuk round 3. Duk relax kan. Masuk 4. Kita pun buat 4. Masuk 5. Kita pun guna tangan. Setengah orang dia guna counter tasbih. Jenis kita pelupa. Guna tangan. Lepas tu, kutu langgak. Daripada 4 kembang tu. Berapa ni? Pergi dia dah. Kita dah elok 3. Afrika langgak terus jadi 5. Mampu. Sudah berapa ni? Ya Allah. Pulang pula. Niat lain pula. Itu sifat kita pelupa. Lupa ya Allah, ya Tuhan. Memang pelupa. Itu sifat kita. Sahabat pun ada yang kena sifat lupa. Cuma jangan jadi penyakit aja. Sikit-sikit lupa. Sikit-sikit lupa. Pergi market, turunkan bini, dia balik rumah. Bini naik Grab balik rumah. Dia lupa bini. Bini balik, bawa air sayur, bawa ikan. Tak guna punya tok laki, ambil tinggal aku. Jangan. Ada berlaku tinggal bini kat market, dia balik relax, seokok kat rumah. Ini lupa. Nabi Adam dan Hawa pelupa. Kata Qaradawi, jangan lagi tengok Quran. Kata Qaradawi, dia lupa dan Adam dan Hawa tidak mempunyai dia mempunyai azam yang lemah dalam melawan nafsu. Lemah. Lawan nafsu. Saya dah sebut dah. Dosa zina banding dengan dosa riba. Dosa zina tu lebih rendah daripada dosa riba. Dosa riba lebih tinggi daripada dosa zina. Kenapa? Sebab zina itu kerana nafsu. So tingkatan dia lain. Sama dengan Adam dan Hawa. Dia lemah. Nafsu nak lawan. Sebab itu ada manusia yang level nafsu dia takat lawamah aja. Takat lawamah aja. Ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamil. 7 tingkatan nafsu. Kita tak ada amarah. Mungkin. Alhamdulillah. Kita tak ada amarah. Ada yang main judi ke? Tak ada. Ada yang minum arak? Tak ada. Ada yang berzina? Tak ada. Kita tak buat amarah. Alhamdulillah. Boleh jadi kita lawamah. Selepas amarah ialah lawamah. Apa dia lawamah? Dia akan menyesal setelah buat dosa. Dia akan kutuk diri dia.
Dan dia tidak kuat lawan nafsu. Waktu mula-mula dia nak buat dosa tu, dia tak kuat lawan nafsu. Inilah contoh nafsu lawamah. Dah buat menyesal. Apalah aku ni, cilaka sungguh. Apalah aku buat begini. Kuliah pergi, ceramah pergi, sembahyang ikut waktu. Benda lain aku buat juga. Apalah aku ni, ya Allah. Dia kutuk diri dia. Itu lawamah. Kemudian dia bertaubat. Mai 5-6 bulan dia buat lagi. Elok tak level lawamah? Tak elok. Tak elok dia kenapa? Sebab dia gagal lawan nafsu. Dia tak kuat. Dia menyesal hujung dia buat tu bagus dah. Dia menyesal tu bagus. Macam Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Nanti kita tengok ayat dia. Penyesalan itu. So kita tak modok lawamah, naik mulhimah. Allah uji redha. Dia beri ilham. Mulhimah, ilham. Sentiasa dia nak buat baik. Dia tak duduk lawamah dah. Bila dia nak buat dosa, dia teringat, oh ya Allah duk tengok aku. Jadilah takat tu dulu. Mulhimah. Dia belajar, dia tak buat dah. Dia takut dengan Allah. Dia tahu Allah melihat. Yang tadi dia bedai je. Dah buat baru dia menyesal. Itu lawamah. Dia naik mulhimah, okey. Dia naik mutmainnah, lagi cantik. Tenang, jiwa yang tenang. Allah uji redha. Allah bagi nikmat syukur. Orang macam ni kalau mati, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nak naik radiyah, mardiyah, yang ni tuk wali, kamil, itu nabi-nabi, rasul-rasul. Lagi kita tak ada. Takat kita orang awam, boleh pergi tak mutmainnah? Boleh. InsyaAllah. Mujahadah, mengkuat. Baik. Azam tak azam yang lemah melawan nafsu. Seperti yang diterangkan Allah dalam mafhumnya, maksudnya dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Maka ia lupa akan perintah itu. Dan tidak kami dapati padanya kemahuan yang kuat. Surah Taha 115. Itu dalil Allah Ta'ala. Kami mendapati bahawa Adam tak kuat dia punya lawan nafsu. Tak kuat. Dan dia lupa. Kata Profesor Hamka almarhum, kenapa? Kita kena fikir, kata Hamka, sebab Adam dan Hawa tiada pengalaman hidup. Duduk berdua dalam syurga. Mana ada apa? Mana ada pengalaman hidup? Itu yang turun ke bumi, barulah. Cari api lah, buat baju lah, macam-macam. Menternak kambing dan sebagainya. Dalam syurga apa yang ada? Nikmat, 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 nikmat. So kata Hamka, pengalaman hidup Hamka, pengalaman hidup Nabi Adam tak ada. Sebab dalam syurga. Maka itu di antara sebab juga berlakunya pelanggaran. Selain Allah sebut, azam kemahuan dia tak kuat dan dia lupa kepada perintah Allah yang menjadi sifat kepada manusia. Baik. Sambung bulan depan 8.40. Sambung bulan depan iblis yang terlaknat. Okey, kita tengok bulan depan akan dosa iblis. Dan kita akan tengok beza. Tu saya sebut tadi, pelanggaran hukum bagi kita oleh Nabi Adam dan Hawa adalah hikmah. Hikmah dia, kita ada di atas bumi. Kita keluar. Kita keluar. Tu hikmah asbab. Bila Nabi Adam turun ke bumi dengan Hawa, Adam khabarnya di mana? Di Sri Lanka. Wallahu a'lam. Hawa katanya di Jeddah. Bertemu di Arafah. Nak sebutnya, itu semua ada hikmah. Kalau tak, manusia tak berkembang biak. Maka kita pun tak ada. Sebab itu Adam digelar Abul Bashar. Bapa bagi segala manusia. Itulah hikmah dia. So jangan kita kata Adam melakukan dosa yang besar. Jangan kita kata Nabi Adam buat maksiat. Tak, kita katakan oleh kerana Nabi Adam dan Hawa lupa dan tak ada azam yang kuat, maka keduanya melanggar perintah Allah
dan pelanggaran hukum itu adalah hikmah bagi manusia. Kena cakap begitu, beradab, bersopan dengan Nabi Adam alaihi salam. Jumpa bulan hadapan dan kita akan lihat iblis laknatullah dan kita akan tengok perbezaan antara kedua dosa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nak tanya, ada tak wakil Jabatan Pasti Sungai Petani? Ada tak wakil Jabatan Pasti kawasan Sungai Petani? Ada, baik. Pasti kawasan Sungai Petani minta tolong kita malam ni nak minta tolong tuan-tuan donate seorang sikit untuk selesaikan hutang van Pasti kawasan Sungai Petani. Itulah yang mereka WhatsApp minta tolong saya umum. So ada tabung pun tuan-tuan bagilah, bantu ringankan beban sebab anak-anak kita, cucu kita pun belajar di Pasti. InsyaAllah. Sekadar itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.